Hai geng, tolong bagi tahu kat mak ampak antok hang, tolong subscribe aku punya channel, kau pilih hantar dekat mak ampak antok hang. Okey. Parti PAS waktu dah jadi pembangkang dahulu, setelah puluhan tahun jadi pembangkang, undang-undang ni dia kata zalim. Zalim, bertentangan dengan agama, zalim, undang-undang ni zalim. Dan setelah mereka dah dapat jadi kerajaan, bila mereka dah dapat jadi kerajaan, mereka dah ada kuasa. Lepas tu statement PAS kata dia kecewa, dia sedih ahli parlimen kerajaan yang tak mai ke yang tak mai ke sidang parlimen dan juga tak join dengan untuk menyambung akta tersebut. Akta apakah itu? Yang dulu PAS kata zalim dan sekarang dia dah jadi halal maang. Dia dah jadi halal. Sebab apa dia boleh jadi halal? Sebab apa? Dulu duk jajah Allahu Akbar, kita kena tolak undang-undang zalim, kita kena naikkan hudud, kita kena buat RUU 355. Kita pun semangat kan? Kita undi PAS, kita sokong PAS semata-mata disebabkan PAS dia duk kata kalau dia jadi kerajaan, dia akan laksanakan RUU 355, dia akan laksanakan hudud. Kita pun seronok berkempen gila, pulang motor kira macam hari mundi tu 2-3 hari sebelum mundi, pulang motor duk merempit, bawa merah PAS 234 ni duk dekat carrier belakang ni, duk pulang motor prom undilah PAS. Dan apabila PAS ada dalam kerajaan, undang-undang yang dia kata zalim tu, undang-undang yang dia kata zalim tu dah halal rupanya. Ahli PAS dia pada menghalalkan akta SOSMA, yang macam penahanan SOSMA kan, tak siasat, tak apa, tahan dulu 28 hari. Setelah 28 hari tu barulah dibebaskan kan. Tengok atas mahkamah apa semua kan. Anda kata 28 hari itu siasat 28 hari tak bersalah, tak ada kaitan pun, dah 28 hari tu apa guna? Sebab itulah pembangkang sekarang duk lawan, duk nak buang akta ni lah. Lepas tu sebab yang undian waktu bulan 3 Mac 2022, undian mereka itu kalah. Sebab tu mereka sedih, sebab tu mereka rasa kecewa dengan ahli parlimen kerajaan yang tak mai dekat sidang parlimen waktu bulan 3 2022. Dan sekarang bila dah kalah akta tu, kira macam tak dijalankan ni sidang parlimen baru-baru ni, ahli parlimen Menteri Hamzah Zainuddin Hamzah Zainuddin kemukakan balik nak buat undian balik dan buat undian okey. Kira macam kerajaan menang waktu tu, ramai-ramai kan, undi, lepas tu belah kan. Lepas tu apa nak kata lah, cuba fikir ahli parlimen marang Haji Hadi yang duk kata tok guru tu, kira macam tok guru hak tak jaga mulut tu, tok guru kita boleh tengok ini manusia penyakit hati punya orang yang mulut bebas berkata-kata, kira macam membinatangkan orang. Sidang parlimen pun jarang main kan. Orang macam ni ke rakyat duk nak, kira macam rakyat duk nak kira macam orang macam ni kan duk nak mewakili rakyat. Sidang parlimen pun tak main kan, tak desak pun kan. Dan sidang parlimen sebelum ni jarang sekali main. Haji Hadi ni jarang sekali dia main sidang parlimen. Main dosa lepas tu hilang kan. Jadi kita boleh nilai lah kan. Dulu duk kata haram undang Malaysia ni, kita kena ubah undang-undang ni lah, apa kita buat dulu. Sekarang ni hendak
kira macam timbalan Presiden PAS kata, walaupun kita 18 kursi, kita boleh jadi kingmaker dalam kira dalam gabungan tu kita boleh jadi kingmaker. Kalau kerajaan ni, gabungan tu, kerajaan tu tak mau ikut, kita boleh tarik diri. Sekarang apa hal dia tak berani buat? Lu sembang lah, lu sembang, lu kasih tahu sama lu punya anak dalam kubur, lu punya mak, lu punya pak dalam kubur mah. Jadi kita fikir aneh lah. Sekarang ni dia dah ada kuasa, dia boleh bentangkan senang-senang anytime, every time untuk RUU 355. Adakah mereka buat? Nampak sangat mereka hanya nak boleh usaha menjajah agama, menggunakan agama, dapat undian, dapat kerusi, dapat duduk dalam kerajaan, lepas tu duduk ngangak tak buat apa. Haji Hadi ni Haji Hadi dia dah membazirkan duit rakyat ni gila-gila. Cuba bayangkan gaji dia berapa, elang dia apa semua sebulan pun tak tahu berapa puluh ribu, wallahualam, dengan elang ahli parlimen lagi lah, itulah inilah, menteri, bertaraf menteri. Dia duk makan duit rakyat buta-buta kan. Lepas tu sidang parlimen pun jarang-jarang main. Apakah macam suara rakyat tu, ahli parlimen marang bawa suara rakyat. Jadi kita boleh tengok itu daripada segi PAS bergabung pula dengan Bersatu, bertumpang pada Bersatu pun pengkhianatan saja yang duduk di dalam parti Bersatu, kompon parti Bersatu untuk yang akan datang, mereka memang bongkihnya. Cuba bayangkan waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, 600 bilion yang digunakan untuk perbelanjaan 600 bilion. Dan kalau bahagi 600 bilion dengan berapa juta rakyat Malaysia, satu kepala dapat RM22,000. Mana pi? Han dapat 1,000 lebih pun han itu Muhyiddin bagi duit 1,000 lebih lah apa. Yang dia bagi tu dia hutang. Waktu tu dia dah buat intensif itu ini apa semua. Cuba fikirlah. Lee Kuan Yew sewaktu kerajaan jatuh, Pakatan Harapan jatuh, Lee Kuan Yew cerita simpanan kerajaan ada 250 bilion. 250 bilion terus Muhyiddin habis daripada segi perbelanjaan yang tak masuk akal, sehingga ke 600 bilion untuk setahun tu. Lepas tu bila duit dah habis, tak tahu nak buat macam mana, hutang setiap minggu. Dia buat hutang di waktu ekonomi dah jatuh. Dia tak buat hutang di waktu ekonomi kukuh. Dia pakai duit macam duit simpanan. Bila macam kerajaan dah jatuh, duit pun dah habis, baru dia buat hutang. Jadi waktu tu ekonomi jatuh, hutang kita tinggi, interest dia tinggi, kena bayar bunga tu lebih. Takkan hang pun nak ikut cara Najib juga. Jadi kita fikirlah, penghancur. Dulu Muhyiddin hampir-hampir jadi Perdana Menteri, sebab dulu di zaman Najib dia dah jadi dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Hampir sikit-sikit lagi je dia dah jadi timbalan timbalan Presiden. Lepas tu sikit lagi je Najib letak jawatan ke apa, dia boleh jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia kena pecat. So harapan untuk jadi Perdana Menteri tu dah hilang. Lepas tu dia bergabung dengan PH dapat jadi kerajaan. Agenda dia dulu dia dah berpeluang untuk jadi macam Perdana Menteri. Bila duduk di macam dia kabinet, macam Pakatan Harapan, dia macam dia dapat jadi menteri apa tak, peluang untuk jadi Perdana Menteri tu tak ada. Jadi sebab itulah dia buat pengkhianatan haraf jadah yang macam tu. Jadi fikir-fikirkanlah, tolak PAS, tolak UMNO, tolak Perikatan Nasional, tolak Barisan Nasional. Tak ada guna dah dalam Malaysia. Dah pupus dah. Kita perlu pupus. Mereka ni pehancur negara. Pakatan Harapan ambil alih kerajaan BN. Pakatan Harapan duk kena bayar hutang bertalu-talu. Pakatan Harapan terpaksa buat hutang untuk nak kambil hutang yang Najib buat. Hutang negara, hutang dengan antara hutang dengan negara-negara lain pun kena agak kira pumpam naiklah 1 trilion. Fikir-fikirlah, tolak UMNO buat
selama-lamanya. Perikatan Nasional PAH 1 tolaklah. Assalamualaikum.